أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 18, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 18, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam kesudahan anbiya dan mursalin, kesudahan para nabi dan kesudahan para rasul. Maka barang siapa mendakwakan, mengakulah dakwa. Maka barang siapa mendakwakan, mana mengaku, jadi Nabi, kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadi kafir. Wal iyaza billah, ataupun wal iyazu billah, ataupun a'udzu billahi min zalik, ataupun a'udzubillah saja. Jadi kafir, a'udzubillah. Ada ni? Mana ni? Kita mohon berlindung. Jadi kafir gitu tu, a'udzubillah. A'udzubillahi min zalik. Wal iyazubillah. Wal iyazabillah. Bacalah mana-mana pun doa. Sebab jadi kafir ni, kafir murtad ni, sebab dia asalnya Islam, jadi kafir. Orang kafir, tiba-tiba dia mengaku jadi Nabi, jadi kafir. Jadi kafir. Ada ni, dia orang kafir, dia semua berhala. Satu hari tu dia mengaku, dia jadi Nabi. Dia kata, jadi kafir dah mu. Jadi kafir macam mana dah, dia barang kafir dah. Jadi kafir ni orang Islam asal, tiba-tiba dia mendakwa, mengaku dia di Nabi. Jadi kafir di sini apa? Kafir murtad, wal iyazabillah. Sebab kafir murtad lah sekeji-keji bagai kafir. Bagai jenis. Kafir ni banyak kan, kafir murtad, kafir Yahudi, kafir Nasar, ahli kitab, kafir wasani, penyembah berhala, kafir majusi, sembah api. Dia banyak kafir ni. Kafir komunis lah. Tu tak ada Tuhan mak tu. Macam-macam kafir. Tapi bagai-bagai kafir, macam-macam kafir ni, yang paling keji kafir murtad. Ni kafir murtad ni. Wal iyazabillah, wal iyazubillah, ataupun mudah a'udzubillah, ataupun a'udzubillahi min zalik. Aku berlindung dengan Allah daripada demikian kafir tu. Kena doa sikit lah. Sebab apa? Sebab berat ni. Nescaya jadi kafir
Wal-iyazabillah. Dan bahawasanya ni di atas pada kata atas dahulu lagi. Mana? Dan wajib i'tiqad bahawasa Nabi kita. Ni dan bahawasanya, yakni dan wajib i'tiqad bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kesudahan anbiya dan mursalin. Di balik atas tu. Di balik atas. Atasnya dan wajib i'tiqad bahawasa Nabi kita itu daripada bangsa Arab, daripada bangsa Quraisy. Satu. Dan bahawasanya, dan wajib i'tiqad bahawasa namanya Muhammad. Dan bahawasa bapaknya Sayyiduna Abdullah. Dan wajib i'tiqad bahawasa bapaknya Sayyiduna Abdullah. Dan bahawasa ibunya Sayyidatuna Aminah. Dan wajib i'tiqad bahawasa ibunya Sayyidatuna Aminah. Kalau dah kitab ni bukan ayah ibu saja, sampai ke Adnan. Ada ni. Ni sambung lagi ni. Dan bahawasanya, yakni dan wajib i'tiqad bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi kita kesudahan anbiya dan mursalin. Khatamun nabiyyin, khatamul mursalin, kesudahan para nabi dan para rasul. Dengan bahawa selepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dah nabi dan tidak ada dah rasul. Adapun Sayyiduna Isa alaihi salam, dia turun akhir zaman, yang sabit pada hadis yang sahih. Dia bukan nabi akhir, dia nabi sebelum nabi kita. Nabi Isa AS diturun di akhir zaman. Itu hadis yang sahih, yang wajib kita imani. Nabi Isa AS nabi akhir? Tak. Dia nabi sebelum Nabi SAW. Dia bukan nabi akhir, cuma dia turun pula di akhir zaman. Turun di akhir zamannya, menjalani syariat Nabi SAW. Bukan syariat baru, bukan. Walaupun Nabi Isa AS turun di akhir zaman, tidak menerima fidyah jizyah laginya. Dia tak terima lagi dah jizyahnya. Faham tak? Adapun sekarang orang kafir sama ada masuk Islam ataupun enggan masuk Islam, kena bayar jizyah. Apa jizyah? Cukai kepala. Cukai kepala, bukan cukai tanah. Dia ada cukai tanah, cukai rumah, cukai kediaman tau. Dah ada ni, dia panggil cukai kepala. Jizyah wajib kena, dia kena bayar cukai kepala. Masuk Islam tak ambuh, bayar cukai kepala pun tak ambuh, diperangi. Tiga pilihan. Turun Nabi Isa AS, daripada tiga pilihan, tinggal dua. Islam ataupun diperangi. Tak ada lagi jizyah. Macam Nabi Isa syariatnya berubah ke? Tak. Itu syariat Nabi yang salam. Sebab Nabi sudah menyatakan bahawa jizyah akan diterima. Sehinggalah turun Nabi Isa AS. Jadi turun Nabi Isa AS, jizyah tidak diterima. Waktu Nabi bawa, itu syariat Nabi. Sekarang sebelum Nabi Isa turun ke bumi, jizyah diterima. Nabi kita kata turun Nabi Isa, jizyah sudah tidak akan diterima. Makna Nabi Isa tak terima jizyah ni bukan syariat dia. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Sebab syariat Nabi kekal sampai kiamat, tidak akan dinasahkan. Nabilah, syariat Nabilah yang menasahkan, yang membatalkan syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Contoh-contoh syariat Nabi yang terdahulu. Perempuan yang kematian suami, iddahnya 1 tahun. 1 tahun iddah. Turun syariat Nabi yang salam, iddahnya 4 ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Dulu setahun. Lama iddah dia tu. Mana?
syariat yang terdahulu dibatalkan oleh syariat Nabi SAW. Dah bukan. Tu syariat Nabi. Syariat Nabi SAW sendiri. 1 tahun tu. Kemudian syariat Nabi tu dibatalkan oleh turun ayat kemudian. Kan? Setahun. Iddah wafat, iddah kematian suami itu syariat Nabi SAW. Kan barulah turun pula ayat Al-Quran menyatakan iddah orang yang kematian suami 4 bulan pula. Itu syariat Nabi. Syarat Nabi SAW sendiri pun yang awalnya satu syariat, yang di akhirnya syariat itu dinasahkan, dipanggil dibatalkan. Dibatalkan. Itu bukan Nabi menasahkan syariat Nabi terdahulu. Syariat Nabi sendiri. Di awalnya kematian suami 1 tahun. Lama 1 tahun tu. Kemudian barulah dinasahkan syariat Nabi tu ayat Al-Quran 4 bulan 10 hari. Kemudian turun Nabi Isa AS tu, sama ada Nabi Isa AS mengambil direct daripada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, ataupun setengah ulama menyatakan bahawa Nabi Isa AS pergi kepada kubur Nabi SAW dan belajar dengan Nabi SAW yang berada di dalam kubur. Sebab al-anbiya ahya'un fi kuburihim. Nabi-nabi ni hidup dalam kubur mereka. Itu ada setengah pandangan lah. Itu setengah tak. Dia ambil direct dari Al-Quranul Karim dan daripada hadis Nabi SAW. Jadi kalau sekarang ni, tak, kami nak direct pada Quran dan hadis. Tahu pakai ulama. Nabi Isa AS lagi tu. Dia kasar bunyi pula tu. Lah Nabi Isa AS lah. Direct pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pada masa tu, tak ada dah. Pakai mazhab Hanafi ke, pakai mazhab Maliki ke, pakai mazhab Syafi'i Hambali ke, tak ada dah masa tu. Jadi kalau tak mahu taklid, turut mana-mana imam mazhab, tunggulah turun Nabi Isa AS. Tak ada mazhab lah. Direct beramal dengan yang disampaikan oleh Nabi Isa AS, yang ambil direct daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis Nabi SAW. Ni Nabi Isa dah turun lagi, tak mau pakai mazhab dah. Kemudian nak pakai Al-Quran direct pula dianya. Hebatlah. Jadi Nabi Isa turun tu, tu bukan Nabi akhir zaman. Sebab Nabi Isa sebelum daripada Nabi SAW. Jadi Nabi yang kesudahannya Nabi SAW. Di situlah di antara timbulnya Nabi lah selebih-lebih makhluk. Sebab apa? Dia menjadi Nabi yang kesudahan. Kemudian syariat Nabi SAW melengkapi. Kemudian syariat Nabi ni bukan hanya pada manusia, termasuk kepada jin. Adapun Nabi Rasul terdahulu, mereka menjadi Rasul hanya kepada manusia sahaja, tidak menjadi Rasul kepada jin. Nabi Sulaiman AS bukan menjadi Rasul kepada jin, hanya menjadi raja ketua kepada jin, bukan menjadi Rasul. Yang menjadi Rasul kepada jin dan manusia hanya Nabi SAW. Ni ada syariat Nabi-nya melengkapi. Syariat Nabi-nya tidak dinasahkan kemudian oleh, sebab tak ada Nabi Rasul yang lain. Kemudian di kalangan jin sendiri tidak ada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul hanya di kalangan manusia sahaja. Maka barang siapa mendakwakan jadi Nabi, kemudian daripadanya, kemudian ada Nabi kita Muhammad SAW. Ni timbul ni, Nabi Melayu lah, Nabi perempuan lah, Nabi Melayu. Lepas tu ada pula orang turut, Allah lah kata, gelak gambar sungguh lah. Dia macam mana boleh turut tak? Dia mengaku, Nabi SAW untuk orang Arab. Orang Melayu dia jadi Nabi. Lepas tu sekarang ni kan tengok dalam YouTube tu kan, macam mana dia mengaku jadi Nabi. Allah kata, tapi ada juga orang yang ikut. Ada juga orang yang ikutnya. Kata macam mana manusia ni jadi bodoh gitu lalu ni. Lepas tu ada pula Nabi perempuan. Nabi SAW untuk orang lelaki. Dia Nabi perempuan. Oh kata hebat.
Tapi ada orang ikut. Ada orang ikut. Jadi hak dakwa jadi nabi kemudian dia Nabi sallam ni nescaya jadi kafir wal iazabillah. Kafir bukan dosa besar saja dah. Kafir terus batal Islam dia. Kerajaan kena ambil tindakan. Jangan ambil tindakan lah. Cuma sekarang ni biarlah tempat kita kurang timbul lagi. Tempat-tempat yang lain tu timbul dah macam-macam cara amalan agama. Macam-macam cara. Tengok tu kata berselawat lah. Bercampur aduk lelaki perempuan. Berselawat lah. Jadi macam konsert rock pula jadi. Kata mari mana ni? Ramai pengikut. Ramai pengikut. Lelaki perempuan campur aduk. Berselawat sambil-sambil Allah kata. Jadi timbul pelik-pelik. Akhir zaman macam-macam lah. Macam-macam timbul. Tapi yang orang ikut tu macam mana? Hati masing-masing milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Cuma kita fikir macam tak logik je. Salah terang-terang tak logik je. Lah kita fikir gitulah. Tak logik je sebab salah terang-terang. Kita fikir tak logik. Sama juga. Rajin buat ibadah. Tapi belajar fardu ain tambah je. Tak logik. Tak logik juga kalau kira. Rajin buat ibadat. Semai puasa tak tinggal. Belajar fardu ain tauhid molek. Belajar fardu ain fiqh tasawuf molek. Tak mbuh. Tak logik kalau kita fikir kau akal. Kenapa lah tak mbuh belajar? Kenapa tak mbuh belajar? Kelas-kelas fardu ain pula bukan kelas elit-elit, kelas orang kampung. Kelas belajar fardu ain pula bukan kata ada bayaran, tak ada bayaran. Duduk. Ni tak pasal ekong sebab pintu nanti pintu buka. Kalau pasal ekong pula, tak nanti kata kena bayar RM5 seorang ada. Sedap je. Rumah tak ada ekong. Mari sejik surah ada ekong. Lepas tu duduk sedap-sedap. Ada tempat pula ada makan semua. Ada makan tambah sikit orang barangkali. Tapi nak cerita apa? Mudahnya kenapa tak mahu belajar? Kalau kita balik fikir kau akal, peliknya. Tadilah balik kepada kesemuanya bawah rentahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nampak buat amalan karut-karut tu ramai orang turut. Dan kalau hak rajin buat ibadat fardu ain tak bercara, amalan karut jugalah kau panggil. Amalan karut lah. Kalau subuh tadilah kitab Minhajul Abidin tu. La siyama lebih-lebih lagi. Apatah lagi ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Dia tak dua tu. Tapi ilmu fiqh tekan. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Lebih-lebih lagi. Ilmu tauhid nombor 1. Tapi tak mahu belajar tauhid. Mana kalau fikir kau akal, kenapa gitu? Bukan tak mahu belajar saja tauhid ni. Seperti buat musuh pula dengan ilmu tauhid. Sama-sama tempat tu kadang-kadang mengajar ilmu tauhid pada 20 orang, 15 orang, tak ada sambutan dia kata. Kalau malam ilmu lain penuh orang dia kata. Tapi tak ada orang nak ilmu tauhid. Tu wallahu a'lam lah. Tapi kalau fikir akal pelik, tapi segala-galanya hati milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu belajar dah tu tauhid dia tambah. Hak tak mau belajar terus, tak mau peduli, pelik lah. Kita kata pelik sungguhlah. Berselawat, lepas tu berjoget-joget, lepas tu pelik bercampur lelaki puang. Macam mana orang Islam ramai boleh turut? Pelik lah kita kata. Tapi kalau balik pada hakikat, gitulah perjalanan masing-masing. Lepas tu kita balik kepada pula hak zuhir nampak molek, tapi belajar fardu ain tak mau, tak pelik. Tak pelik kita. Kalau orang hak tak peduli ibadat, suruh belajar dia tak embuh, tidak, dia tak cara semayang bang. Dia belajar semayang tidak pelik pula jadinya. Mana? Dia belajar. Kalau maghrib dia masuk, maghrib aja tak semayang. Isyak orang semayang dia tembak lari. Pelik tau. Pelik tau. Dah maghrib dia tak lari, dia tak semayang, bukan main rumah. Hak mari lepas maghrib tu dia semayang rumah, dia tak sempat mari masjid. Maghrib tak semayang tu.
Dia pun masuk kuliah maghrib. Isyak dia pun angkat punggung balik. Isyak tak semayang, bukan main rumah. Pelik tak? Pelik. Dah sama tak dengan maghrib dia semayang, isyak dia semayang, time kuliah fardu ain dia pun angkat punggung. Sama tak? Dah sama tak? Tadi maghrib fardu ain dia masuk. Maghrib dia tak semayang, isyak dia tak semayang. Orang sesak gitu tu. Macam mana dengan maghrib dia semayang, isyak dia semayang, kuliah maghrib fardu ain dia angkat punggung, isyak baru mari pulak. Macam mana? Tak pelik, tak sesak gitu. Tak sama, semayang ni belajar fardu ain sama-sama wajib ijma' ulama. Hingga kan ulama khilaf. Kewajipan semayang dengan kewajipan belajar fardu ain sama-sama wajib mana yang lebih besar? Ada ni. Semayang 5 waktu wajib ijma' ulama. Belajar 3 ilmu tauhid pakai tasawuf wajib ijma' ulama. Antara dua wajib ni, ada dua wajib. Mana paling besar? Ada pun kata semayang lah tiang agama. Ada pada mengatakan, ada belajar nah. Sebab dia belajar tu ilmu tauhid. Tauhid, iman, akidah tu lah amal yang paling besar sekali. Belajar fardu tauhid lebih besar daripada semayang puasa laginya. Tu sama pandangan ulama. Tapi sama besar lah. Dah kalau tak belajar semayang pun tak terima. Juga tu pula. Maknanya sama aja antara wajibnya semayang dengan wajibnya belajar fardu ain. Kalau dia tak semayang maghrib isyak, dia belajar fardu ain saja maghrib, memang pelik. Balik tinggal kewajipan maghrib dan isyak. Samalah pelik dia. Maghrib dia semayang, isyak dia semayang. Kalau fardu ain dia tak ambuh. Hak lagi peliknya orang perempuan. Orang perempuan tak. Yang lagi pelik orang perempuan. Pelik orang perempuan. Tapi pelik-pelik ni ramai orang perempuan lah. Pelik-pelik ramai orang perempuan. Tapi perempuan negara lain lah. Dah bukan sebut di tempat kita. Orang paling pelik. Pelik macam mana? Dia boleh datang berjemaah. Dia boleh datang berjemaah. Ada ni? Tapi mari belajar fardu ain dia tak datang. Ada pelik. Berjemaah subuh dia boleh datang. Berjemaah subuh boleh datang. Tapi kalau waktu kuliah duha ke tak boleh mari. Tapi kalau jemaah zuhur dia pergi pula. Waktu lagi tu. Waktu lagi pelik. Ni. Ya orang perempuan ni kenapalah dia pergi pisah buat perkara yang tidak afdal bagi dia. Kenapa orang perempuan dia pergi sengaja pergi buat perkara yang tidak afdal bagi dia? Yang afdal bagi perempuan semayang di rumah daripada berjemaah di masjid. Ada ni. Macam mana kalau Masjidil Haram? Macam mana kalau Masjid Nabawi? Itu berkhilaf ulama ada tu. Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Itu berkhilaf ulama. Ada ni. Yang diamalkan, hak pandang kata lebih Masjidil Haram lah daripada bupan semayang di hotel dia sendiri. Sebab di situ ada Kaabah. Bukan persoalan berjemaah saja. Di situ ada Kaabah. Masjid Nabawi, di situ ada kubur Nabi SAW. Afdal berjemaah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi lah daripada semayang di hotel. Ini yang diamalkan. Itu tak apalah. Sebab ada Kaabah, ada kubur Nabi. Jadi orang atas main di rumah, tiba-tiba nak pisah juga. Nak pergi juga berjemaah di masjid. Berjemaah di masjid betul lah 27. Tapi Nabi kata afdal di rumah walaupun seorang. Cuma dalam mazhab Syafi'i ringan sikit lah. Mazhab Syafi'i ni. Boleh lah. Dia ada pandangan mazhab Syafi'inya. Afdal berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah. Bagi perempuan tua yang tak ada bisa. Dia gitu. Lepas tu orang tua dia marah, dia suka pula. Bisa warna, bisa lah. Orang tua ada bisa tu macam mana? Tanya ayah haji tu tua seorang tu lah. Ayah haji kan ada tua seorang. Tanya ayah haji tu. Ayah haji, macam saya ni, bisa tak lagi? Ayah haji kata, kamu ni jangok masa muda ni. Tua pun jangok lagi ni. Padahal tanya ayah haji lah. Mana orang tua ada bisa? Ada. Ya, kenapa ada tarikan lagi lah. Jangan marah orang tua pun. Orang jenis jangok.
Jadi maknanya dia nak berjemaah juga ke puang ni. Mari juga ke masjid. Pergi belajar fardu ain, sambung. Bukan berjemaah semali waktu. Allah, mari berjemaah tarawih. Allah. Tapi kuliah fardu ain maghrib tak ada. Saya pernah pergi satu tempat biasa ni, biasa je. Penuh. Saya buat tazkirah tarawih lah. Memang penuh lah. Umpan Rabi itu penuh. Kemudian adalah buat satu program bicara bab fardu ain lah. Pergi tempat yang sama bukan habis Ramadan dah. Tak ada dah puan. Ada 2 orang je. Cantik 2 orang. 2 orang je. 2 orang tu pula kita peduli pun ngajak. Dia bersembang. Dah apa kesudah. Dah lah 2 orang. Dia dah duduk di tempat hok tabir hok nipi tau. Dia bersembang dah 2 orang. Kalau nak bersembang duduklah tepi sana hok tabir tebal tu. Kenapa? Perempuan terawih penuh mari surah, bukan masjid pun, tapi kuliah fardu ain tak ada marinya. Terawih ni lepas isyak, letih siang hari puasa. Sebab terawih bukan wajib, sunat. Bangun duduk. Belajar fardu ain lepas maghrib, bukan lepas isyak. Duduk congok saja, bukan bangun duduk macam semayang. Jadi sunat dia boleh buat, hak fardu ain tak boleh buat. Ada panggil pelik. Pelik tu. Tapi semuanya bawah rentahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok orang tempat lain tu, contoh tadi tu. Selawat apa bercampur lelaki perempuan, menari-nari pula. Pelik mereka. Samalah. Perempuan juga. Bulan-bulan Ramadan kok bermasalah lah antara kuliah duha dengan nak tadarus Quran. Bermasalah jadinya. Kata kenapalah pelik sangat. Hak sedang-sedang iktikaf dalam masjid, tadarus, nampak je mari nak belajar, dia pun angkat punggung balik. Jadi mananya tadarus Quran ke fardu ain? Hak belajar tauhid pakai tasawuf ni sunat ke macam mana? Yang sedang iktikaf dah. Balik ke rumah bukan boleh buat apa-apa, bukan nak masuk nak apa pun. Ada ni. Pakat balik dan hak kepala pun pesan dah. Balik awal-awal, jangan ganggu orang nak kuliah duha. Disuruh balik awal-awal, jangan ganggu. Tapi jangan dia suruh masuk, jangan ganggu balik awal-awal. Kata pelik pula. Jangan ganggu orang nak belajar kuliah duha. Lepas tu balik cepat-cepat. Bukan kata pagi ni ada kuliah duha ni. Mana-mana tadarus tu, etika teruslah sampai ke habis kuliah. Tak. Dia boh dia suruh balik awal-awal. Takut ganggu orang nak kuliah. Tak kepelik tu. Mana wajib, mana sunat. Tak tahulah. Tu kata, jalanan masing-masing. Bahagian masing-masing. Dah siapa kau mengaku Nabi pun boleh turut. Macam-macam. Mungkin ada campur-campur dengan sihir, itu pun ada juga. Ajaran-ajaran sesat ni jangan main. Dia kadang-kadang dia terbabit dengan sihir. Lepas tu dia kadang-kadang tak rasional tu. Dia kadang-kadang dia terbabit dengan sihir. Dia ada mainan lain. Yelah kadang-kadang pelik-pelik sangat-sangat tu. Tu mungkinlah dia ada terbabit dengan sihir. Macam-macam lah sekarang ni. Ilmu syaitan. Jadi dakwa jadi Nabi, kemudian daripada Nabi SAW, mesti jadi kafir, wal'iyazabillah ta'ala. Itu atas kerajaan. Kerajaan kena ambil tindakan. Tangkaplah. Tangkap. Dan bahawasanya, dan wajib i'tiqad. Bahawasanya Nabi SAW diperanak akan Nabi SAW di pada negeri Mekah. Ni. Ni wajib etikot juga ni. Nabi kita ni lahir di Mekah. Lahir dipanggil Sugulail dipanggil. Orang Mekah dia tunjuk tempat tu. Sugulail ni kalau gak suk ni Sugulail maknanya pasal malang lah panggil dak tu kita. Tempat dilahirkan Nabi salam. Nabi lahir di Mekah. Dan dibangkit akan Nabi kita Muhammad SAW jadi rasul. Pada Mekah. Dan dibangkit akan Nabi kita Nabi Muhammad SAW jadi rasul pada Mekah. Mana Nabi dilantik jadi rasul di Mekah. Padahal
umurnya 40 tahun. Ada tak? Hak jari baru umurnya. Ada? Hak Rumi? Hak Rumi ada tak? Padahal umurnya 40 tahun. Ha? Hak jari baru tak ada dah. Jauh tak ada. Hak Rumi. Ha? Hak Rumi ada. Padahal umurnya 40 tahun. Ada umurnya. Ha? Umurnya. Ha? Padahal 40 tahun. Anak padahal umurnya 40 tahun. Tambah ni. Jadi saya ni jawi lama, tak ada juga tunggu tambah. Jawi baru saya tengok tak ada juga tu, tanya Rumi tu. Padahal 40 tahun. Dia nak gini, padahal umurnya umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Jadi manusia ni 40 tahun lah sempurna akal. Umur yang matang 40 tahun. Dia masa hala ke naik tu belum kemah molek lagi. 40 tak kemah molek. Lepas tu hala ke depan tu pula tu dia hala ke dah. Hala ke kurang 50, 60, 70, 80 tu dia bertambah kurang lah. Benda ni. Hati nafsu tak kurang pun. Umur 50, 60, 70. Badan ni. Tak ada kurang. Seperti lah dianya. Tapi umur matang 40 tahun. Ni cakapan orang tua tak semestinya. Kalau umur 40 tak berubah, dia kata gitu. Tak ada dah lah dia kata. Tak ada. Sebab apa? Sebab umur 40 umur matang. Kalau umur 40 pun tak berubah-berubah, orang tua tu cakap lah. Tak ada benda tu. Tapi ramai je. Orang dapat hidayah umur 50, 60 ramai je. Tapi orang tua tu cakap apa? Sebab dia kata, sebab umur 40 ni umur matang. Jadi kalau umur 40 ni, tak ada berubah apa-apa. Dia kata tak ada bahagian tu. Umur 40. Umur yang sempurna akal, umur 40 lah. Nabi dibangkitkan, dilantik jadi Rasul. Dan diam ia pada Mekah. Diam pada Mekah ni makna apa? Bermukim di Mekah lah. Diam ni makna duduk Mekah. Diam duduk Mekah. Bukan diam dengan makna senyap. Bukan. Diam tak gerak. Bukan diam makna apa ni? Tidak berpindah lah maknanya. Diam ni makna bermukim. Ia Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pada Mekah. Kemudian daripada demikian itu. Mana demikian itu? Kemudian daripada dibangkit akan jadi Rasul. Dan diam ia Nabi SAW, diam bermukim, duduk pada Mekah. Kemudian daripada demikian itu, kemudian daripada dibangkit akan jadi Rasul 13 tahun. Ni antara wajib kita iktikad belaka ni. Maka selepas dia 13 tahun, maka berpindah ia ke Madinah. Umur 53 tahun. Dan berdiam. Bukan diam saja tau. Dan berdiam. Hak Jawi baru. Berdiam. Hak tadi diam. Hak ni berdiam. Kita ni Allah dia kok berdiam diri. Tengok berlaku macam-macam di sekitar tu. Dia ambil sikap berdiam diri. Tu kita dah. Yelah dia tengok benda maksiat ke apa ke. Dia berdiam diri. Tak ada lah nasihat ke. Ataupun buat laporan ke. Ada. Dia berdiam diri. Ni berdiam. Samalah. Berdiam ni maknanya duduklah bermukim. Dan berdiam di Madinah 10 tahun. Maknanya Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Dan wafat ia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Madinah. Ini kita maklumlah. Tu kita maklum. Kemudian di bawah tu cerita bab Isra' dan Mi'raj. Di bawah tu cerita bab Isra' dan Mi'raj. Semua yang wajib kita i'tiqad.
Tapi hak dalam kitab ni cerita yang kita semua maklum, Nabi umur 40 jadi Rasul. Duduk di Mekah 13 tahun, berpindah ke Madinah. Duduk menyampaikan Madinah 10 tahun, Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Kita maklum sangat-sangat. Kemudian peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku. Nabi jadi Rasul hampir 12 tahun. Sebab berlakunya Isra' dan Mi'raj ni setahun lebih sikit-sikit je sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Isra' Mi'raj berlaku setahun lebih-lebih je sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ketika Isra' Mi'raj itulah difardukan semayang 5 waktu. Sebelum tu tak ada lagi semayang. Adanya semayang malam diwajibkan ke atas Nabi. Tapi sebelum tak ada lagi semayang 5 waktu. Puasa tak ada lagi 13 tahun tu. Tak ada lagi puasanya. Semayang tu pun dekat-dekat Nabi nak hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah umur duduk Mekah 13 tahun, umur 53 hijrah ke Madinah. Tahun yang pertama duduk Madinah tak ada lagi puasa. Tahun yang kedua hijrah barulah turunnya kewajipan puasa dan zakat. 2 tahun di Madinah. Jadi Rasul 15 tahun barulah turunnya kewajipan puasa dan zakat. Tahun yang ke-6 hijrah duduk Madinah 6 tahun barulah haji dan umrah. Barulah haji dan umrah. 6 tahun di Madinah, kita maklumlah campur Mekah 13, 19 tahun. Nabi jadi Rasul barulah difardukan haji dan umrah. Nak mudahnya haji umrah ni masa Nabi duduk Mekah. Masa tu difardukan haji umrah, barulah mudah. Ada ni. Bolehlah tawaf situ. Tawaf lalu dah di Mekah. Dah di Madinah tu. Lepas tu nak pergi Mekah mula-mula. Sekat dia orang lah. Ada ni. Dah bermusuhan. Perang Badar lagi. Perang Uhud lagi. Tiba-tiba nak pergi Mekah. Nak mengerjakan haji. Tapi Mekah tu akan nak beri. Ada ni. Itu nak sebab dia halang. Kalau masuk dalam kepung pakai bunuh. Aku ni. Tu ambil pengajaran molek. Macam nak agama diturunkan. Maknanya masa duduk Mekah tu apa benda penekanan? Tauhid, iman, akidah. Itu agama. Pandang itu agama Nabi. Sembahyang, puasa, di akhirnya haji dan umrah. Dia ambil haji umrah. Belajar sangat pekoh haji umrah. Pekoh sembahyang tak belajar. Pekoh puasa tak belajar. Pekoh sembahyang harian pun tak belajar. Tauhid, iman, akidah. Dah pelik. Pelik lah kita kata tengok negeri luar. Pelik amalam karuk-karuk dah karuk. Pergi Mekah sangat-sangat. Semayang buat tapi belajarnya tidak. Tauhid, iman, akidah tak peduli pun. Padahal pakai ilmu budak-budak ngapa-ngapa rukun iman ngapa sebab 20 je. Belajar tambah. Tapi pergi Mekah bukan pergi Mekah sekali, berulang kali. Padahal ke dia je. Ada ni. Ini pun sama juga. Kalau cerita berafdal. Lagilah orang tak kenal. Kamu pergi Mekah yang kedua tu boleh pahala sunat je. Kalau kamu nak pahala wajib juga. Mekah yang kedua ni. Nak pahala wajib tak sama dengan pahala sunat. Hak duit pergi Mekah tu pergi adik kamu. Hak tak pergi lagi. Biar dia pergi Mekah. Hak haji yang wajib. Kamu boleh pahala haji wajib dengan kamu duduk rumah je. Duit aku tak nak pergi ke dia. Nak tak? Memang tak boleh. Nafsu dah suka. Mana boleh? Tu cerita adik dah tu. Keluarga dah tu. Nak pergi pulak mana? Kamu pergi pulak haji umrah. Boleh pahala sunat je. Kalau hak tak pergi lagi Mekah. Kamu boleh pahala wajib. Semayang Mekah gandaan 100,000. Dah adik kamu pergi Mekah pun dia boleh 100,000. Kamu lah boleh 100,000. Puas hati? Tak puas hati. Sebab apa? Tak boleh bilang dengan orang saya pergi Mekah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tu. Itu mainan sekarang. Melancung. Sebab apa? Tanpa ilmu. Hanya ada ilmu pekoh haji umrah sahaja. Ilmu pekoh semayang tak ada. Paling beratnya ilmu beriman akidah tak berapa peduli. Tak pelik. Lagi pelik.
Sebab pergi Mekah ni letih, penat, lelah, macam-macam ujian. Duduk rumah je berehat. Duit ada, beri ke seorang adik. Ada ke duit? Beri seorang lagi. Gilah 3-4 kali pun boleh haji, wajib lah ke dianya. Mana? Tapi nafsu? Dah lah. Oh, wih. Kena. Tapi pergi Mekah pun ikut tak macam mana Nabi bawa agama. Dia pekah haji je orang belajar. Pekah puasa kurang. Pekah semayang pun kurang. Pekah haji je. Memang haji orang Malaysia ni dipuji oleh orang negara lain. Sebab teratur. Orang Malaysia ni pergi Mekah dengan ilmu. Bagus orang Malaysia ni. Makna dia ada pekah haji. Pekah haji dia bukan pekah haji hak wajib-wajib. Hak sunat-sunat pun dilengkapkan. Nak jadi sempurna. Bagusnya. Tapi pekah puasa, pekah semayang, hak berat lagi, besar lagi nya, hak bab iman. Al-fiqhul akbar dia panggil. Iman akidah. Itu fiqh yang besar. Ini hak Mekah, iman akidah. Berlaku Isra Mi'raj, dia wajibkan sembahyang 5 waktu. Itu pun setahun lebih sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Umur Nabi ni 1 tahun, 8 bulan, 13 hari. Mana setahun lebih sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berlaku Isra Mi'raj. Dan wafat ia Nabi SAW pada Madinah. Dan dikubur akan SAW pada tempat wafatnya. Iaitu tempat wafat di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bukan di rumah, di bilik Aisyah radhiyallahu anha. Dan adalah umur Nabi SAW 63 tahun. Sebab Nabi Rasul di situ wafat, di situlah kena kuburkan. Tak boleh nak alih-alih. Pada ni tak boleh nak dia alih. Sebab Nabi pesan dah, di mana dia meninggal, di situ dikebumikan. Maka meninggalnya dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha, maka dikebumikan dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Yang sekarang ni jadi dalam Masjidil Nabawi. Dia asal bukan dalam masjid. Biasanya tepi masjid rumah Aisyah radhiyallahu anha, bukan dalam masjid. Tapi di masjid diluaskan, jadi kubur tu berada di dalam masjid. Nabi SAW wafat pada hari Isnin, dikebumikan pada hari Rabu. Dan wajib i'tikad bahawa syariat memansuhkan, membatalkan syariat segala rasul yang dahulu dan kekal syariatnya Nabi hingga hari kiamat. Wallahu a'lam.